Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Insyaallah pada malam ini kita dah masuk hari ini 3 Zulhijjah 1444 Hijriah bersamaan hari ini 20 hari berapa 23 22 Jun. InsyaAllah kita sambung yang telah lalu ya. Lain-lain yang wajib diketahui dan diiktikadkan. Yang kelima, tak silap, yang telah lalu. Yang telah lalu. Dia bermula dengan bab baru itu 107. Bermula bab yang kedua iaitu pada menyatakan berbuat taat dan ibadat yang zahir. Yang telah lalu ya. Mempercayai tabi'in ya. Sudah. Dari sini yang terlalu 17 bulan 5 2023. Lain-lain yang wajib diketahui dan diiktikadkan sambungannya. Yang keempat yang telah lalu, kita berhenti di sana. Mempercayai al-mizan. Sini kita catatkan di sini 17 bulan 5 2023. Atas segala kaki orang kafir kan? Ya. Mempercayai al-mizan, yakni neraca di akhirat kelak. Yang mana segala amalan manusia akan ditimbang di dalamnya. Neraca lah maknanya timbang syirak. Kita masuk yang kelima, mempercayai titian atau syirak di atas neraka jahanam. Dia dah ada syirak tau dia. Bawah tu neraka, atas tu dia namanya syirak, perjalanan. Jadi ini pada mahsyar, di antara bawah ni neraka, ini syurga. Jadi syirak tu yang dibuat daripada rambut dibelah 7. Cuba bayangkan dia. Itu kuasa Allah lah. Kita nak tanya macam mana pun lah. Itu kuasa Allah. Rambut yang dibelah 7. Sedangkan rambut kita dah nipis lah. Diumpamakan gitu. Betapa tajamnya. Ya. Syirak, titian. Dan diceritakan dalam kitab Asas Akidah Tauhid. Ya. Bab Padang Mahsyar tu. Perjalanan daripada mahsyar itu ada 3 cara. Cara pertama, cara para Nabi dan Rasul. Itu cara yang istimewa lah. Cara para Nabi dan Rasul perjalanan. Yang dia seperti kilat. Itu Nabi dan Rasul memang tak ada lah. Dia maksud. Yang kedua, cara kedua melalui kenderaan. Menaiki kenderaan. Inilah istimewanya kalau yang orang yang banyak mengimpakkan duit untuk menyertai korban. Cara yang kedua. Cara ketiga, dia berjalan melalui muka dia, bukan kaki, melalui muka. Lalu para sahabat bertanya, kenapa cara jalan muka itu macam mana? Allah boleh menghidupkan manusia, Allah boleh mematikan manusia, Allah juga boleh mengadakan sesuatu perbuatan yang di atas kuasanya. Itu kita tak boleh persoalan kuasa Allah. Tapi ada 3 cara perjalanan daripada mahsyar menuju ke syiratal mustaqim. Ada 3 perjalanan. Ini diceritakan dalam kitab Asas Akidah Tauhid. Bab Padang Mahsyar, balasan. Hari ini kita masuk di dalam ilmu tasawuf ini menceritakan ya, mempercayai titian. Titian ini bernama, di tengah-tengah ini ada neraka. Neraka disebut jahanam. Neraka ni banyaklah. Neraka Wail, neraka Maskal, banyaklah neraka. Tapi yang paling bawah jahanam, paling bawah sekali, ada 7 tingkatan neraka. Jadi kita nak tahu kan, ia terlebih halus daripada rambut. Dia diumpamakan. Maknanya titian tu, syirat tu terlebih halus daripada rambut dan terlebih tajam daripada mata pedang.
Ada tajamnya. Jadi kita ni akan melalui di bawah tu neraka, sebelah tu syurga. Ni. Jadi orang yang beriman, orang yang beramal tak ada masalah. Tak? Para nabi dan rasul memang nunggu di sana lah. Ini seperti kilat. Para nabi dan rasul. Orang yang menaiki kuda ni, itulah menaiki kuda atau menaiki kenderaan, mana disebut kenderaan. Sama ada lembu ke, kerbau ke, apa ke dah. Ini mana bantuan. Jadi kita mengimpakkan semasa hidup ini, kalau boleh tiap-tiap tahun dah maknanya. Kita ni ada yang B40, ada yang dah. Jadi ada peringkat-peringkat yang mampu dengan tak mampu. Kecuali yang tak mau. Itu je. Ini jalan untuk kita memudahkan. Sebab itu diceritakan dalam kitab tu. Menaiki kenderaan ini sama ada kenderaan itu seperti unta, ya. Kenderaan kalau kita di dunia ni seperti yang special tu Welfire lah. Ya, special. Rock Rush lagi paling special lah tu. Yang dibuat daripada emas, tu Sultan Brunei punya tu lah. Itu yang special lagi lah. Itu di dunia. Kita ni kalau boleh lah, kat dunia pun kita pakai Welfire, di sana pun pakai Welfire. Jangan di dunia kita Welfire, di sana Welpayah. Itu susah jadi. Kita nak juga dunia, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi doa tu ada dalam hadis Rasulullah. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan min kulli syarr. Kita nak hidup kita mencari kebajikan, apa saja kebajikan, supaya mati kita rehat, tidak dipersoalkan oleh Allah SWT. Baik. Titian syirat itu di atas neraca ataupun neraka jahanam, di atas. Ni surga, di titian dia. Ya. Di atas neraka jahanam. Ia terlebih halus daripada rambut dan terlebih tajam daripada pedang. Ya. Segala kaki orang kafir dan munafik tergelincir darinya, menyebabkan mereka jatuh ke dalam neraka. Itu yang menjadi apinya menjulang. Orang kafir, ya. Orang munafik, tahu munafik. Seperti di zaman Rasulullah di Madinah, namanya siapa? Abdullah, ya. Abdullah bin Ubay. Dia ni nampak je baik, tapi memburukkan Rasulullah. Abdullah bin Ubay. Sehingga kan Rasulullah lakop dia munafik. Bila munafik, kematiannya pun Rasulullah tak minta, ya. Anaknya Abdullah, ya. Anaknya memohon supaya membayangkan dia, tak mau dia. Aja bagi serban lagi. Ya tak? Serban Rasulullah. Punya marahnya sebab dia banyak memburukkan Rasulullah. Dia kata, dia datang, contohlah gini lah. Dia datang kat Madinah ni, Allah, siapa dia? Kita ni siapa? Contohlah. Dia tu siapa? Kita ni siapa? Dia tu pendatang. Kan muhajirin Rasulullah. Kita ni orang Ansar. Yang kita ni ikut dia buat apa? Itu maknanya, ya, mengajak kepada menderhaka, mengajak kepada menyakitkan hati Rasulullah. Dia namanya Abdullah bin Ubay. Baik. Ini pun, sedangkan segala kaki orang mukmin tetap di atasnya. Lalu mereka masuk ke dalam surga yang beramal lah. Jadi kita ni kat dunia ni carilah kebajikan. Ya, sangka baik banyak, ya tak, sangka baik. Jangan sangka orang tak baik. Dia sangka baik. Baru-baru ni ramai ni, kalau kita tengok dalam TikTok, ya tak boleh ikut dah. YouTube, ya tak. Baru ni didatangkan, ya, pendatang daripada luar negara, daripada Yaman, daripada Mesir. Ulama besar keturunan Rasul, kita sangka baik. Siapa tu? Habib Umar contohnya lah. Orang warak, orang berilmu, ya, alim. Kita ni jauh. Jauh tu. Jauh.
Tapi kita ni untuk memfitnah dia, alah apalah. Tak kira, yang penting datang ke negara kita untuk meminta keamanan. Ini tak? Berdoa untuk meminta supaya selalu hujan, tidak panas. Kan benda tu baik. Tak kira lah datang melalui siapa tu, tak kira lah. Yang penting orang alim, kita kena hormati dia. Orang datang kita hormati. Jadi jangan kita menyangka benda yang tak baik. Benda sangka baik, husnuzon yang baik, ya. Jangan husnuzon yang tak baik. Takut mendatangkan kita benda tu balik kat kita pula. Ya tak? Perjalanan orang-orang mukmin berlainan antara satu dengan lain, tak sama. Menurut amalan masing-masing, tak sama. Setengah mereka seperti kilat lajunya. Setengah mereka kilat. Orang yang tawaduk, orang yang warak, tak ada cerita hal orang, semua baik. Di lidahnya basah dengan kalimah-kalimah Allah, zikrullah. Ini orang ahli sufi. Susah nak cari orang macam tu sekarang. Ya, susah nak mencari. Ya, yang menyambar seperti kilat yang menyambar. Setengah mereka seperti burung yang terbang. Setengah mereka seperti kuda yang berlari laju. Kuda tu istilahnya laju lah lari. Apa dari kuda yang slow, lari. Setengah mereka seperti orang yang berjalan, berjalan kaki. Setengah mereka merangkak dan setengah mereka mengesot. Demikian keadaan masing-masing sebab berlainan amalan mereka. Tak sama amalan kita kat dunia. Ya, itulah yang kita nak. Di dunia macam mana, kadang-kadang kita fikir, ya Allah, kalau mengikutkan kita ni fikir amalku ni sampai ke tidak. Kubur pun tak selamat lagi kot. Bukan di sana pada masa kubur pun tak selamat. Saya kadang-kadang duk fikir, aku ni selamat ke kat kubur? Siapa nak tolong? Tak ada. Kat dunia ni bolehlah kita hebat kat dunia ni. Bila kita dah mati, semua habis. Tak sehebat mana. Tak? Hanya Munkar dan Nakir je. Dua makhluk yang kita nak hadapi ni pun tak selesai lagi sampai hari kiamat. Dua makhluk baru, Munkar dan Nakir, menyoal kita. Tak? Macam mana? Kita ni ada penjaga, tuan-tuan. Roket dan Atid. Setiap masa kita apa kita buat, kita sendiri pun dia tahu, kita beramai pun dia tahu. Roket dan Atid memang diletakkan sebelah kanan, sebelah kiri kita. Itulah sebagai bukti. Dia mencatat, bukan macam kita datang tak mencatat. Dia mencatat. Roket dan Atid mencatat. Kita ni minta maaf lah, ya tak? Saya tak kata mana, di mana pun, ya tak? Ada. Kita belajar, insya-Allah ingat. Nanti kita keluar pintu, kita lupa. Betul tak? Sampai keluar pintu, habis bayar isyak, tanya balik, apa bab hari ni? Wallahualam. Dah tak ingat. Sebab kita tak mencatat. Roket dan Atid mencatat. Tak boleh palsukan. Ni di hadapan Allah, dihadapkan apa amalan kita semua dihadapkan oleh kepada Allah Ta'ala. Allah Rabbi punya taat roket dan Atid. Kita tak. Itulah sebab kita kena berfikir. Khuliqal insana dhaifah. Manusia itu kedudukannya adalah lemah. Yang keenam, mempercayai Telaga Kausar. Telaga Kausar. Mempercayai. Bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekalian orang mukmin meminumnya sebelum mereka masuk syurga, selepas melalui titian Syiratal Mustaqim. Disediakan, disambut oleh Rasulullah. Kita ada Rasul, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Habibullah, kekasih Allah, maksum. Itu sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis, kullu ummatin yadkhulul jannah. Semua umatku pasti masuk syurga. Tengok.
walamma ya'lamillah jahadu bisabilillah. Siapa yang bersungguh-sungguh pada jalan Allah, kullu ummatin yadkhulul jannah. Dan bi taati ilallah, yang taat. Ya, dia tak taat, dia neraka, tapi sempat bertaubat sebelum mati pun masuk dalam surga. Punya baik Rasulullah kita Nabi Muhammad SAW. Tak ada. Tak ada pada yang lain. Nabi Nuh sabar macam mana pun, akhirnya mohon pada Allah, ya Allah, jahanamkan umat kami yang degil. Tengok, cuba bayangkan, Nabi Nuh 950 tahun mengajak umatnya degil. Akhirnya Nabi Nuh minta pada Allah, bagaimana cara mengatasi umatku yang degil? Kau buatlah bahtera, wahai Nuh. Allah suruh buat bahtera. Bila buat bahtera, jadi bahtera tu, kau naiklah, bawa orang-orang yang tak ada kamu, yang lain akan ku datangkan bala padanya. Sofan habis, banjir semua. Anak sendiri tak mau, isteri pun tak mau ikut dia. Tu Nabi Nuh. Cuba bayangkan, 950 tahun ada umat yang sampai 1000 tahun. Umat Nabi Muhammad paling tinggi, Rasulullah katakan, ya, 90 ke 70. 80 tu melayang-layang dah jalan dah. Kalau ada action je. Betul. Ya tak? 50 pun banyak dah. Sakit sana, sakit sini. 60 macam-macam. Sebab Rasulullah pun wafat umur di 63. Kita ni dah lebih. Saya dah masuk 69, masuk 70. Dah macam-macam dah. Sakit itu, sakit ini. Biasalah. Istra. Baik. Jadi kita kena percaya. Sampai jadi telaga lepas daripada Siratal Mustaqim, orang-orang mukmin dan mukminat semua akan meminum air Kausar. Ini dalam surga air Kausar. Ya. Masuk dalam surga selepas berlalu titian Siratal Mustaqim. Sesiapa yang meminumnya, nescaya selepas itu ia tidak akan dahaga selama-lamanya. Dulu ada sahabat saya lah, dia buat air Kausar, tapi rekaan dia sendiri. Air Kausar, tahu air Kausar? Air Kausar tu campuran tau. Dia buat daripada apa, air buah-buahan dicampurkan. Sedap. Dinamakan air Kausar. Laku pula tu. Dia campur buah-buahan. Laku. Tapi bukan Kausar Rasulullah lah. Ini Kausar PDN dunia punya. Itu pun laku dah tak? Jadi kita akan tidak dahaga selama-lamanya. Lebarnya sebulan perjalanan. Airnya terlebih putih daripada susu dan terlebih manis daripada madu. Dan di sekelilingnya ada beberapa kandi sebanyak bintang di langit. Tahu kandi? Kandi itu pemegang. Kandi. Sekeliling itu kita ambil minum. Ya Allah, sedap je. Dan disambut oleh Rasulullah SAW. Umat dia punya berjuta umat Nabi. Nabi tunggu di sana. Inilah sukanya Nabi Muhammad SAW bila umat yang masuk ke dalam surga. Allah Rabbi. Yang ketujuh, mempercayai hisab. Sekalian manusia berlainan pada hisabannya. Setengah mereka sangat susah hisab kedudukannya, bilangannya, dan setengah mereka sedikit hisabnya, dan setengah mereka lalu ke syurga tanpa hisab, iaitu golongan orang yang hampir dengan Allah SWT. Muqarrabun. Muqarrabun ini jamak daripada qarabah. Qarabah makna qarabah apa? Korban. Qaraba yuqaribu qarabatan fahuwa qaribun
Wa zaka makrubun, korban. Korban, korban. Ada korban, rela mengeluarkan duit. Sebab ini ada dalil nakli Al-Quran. Apa dia? Inna a'tainakal kausar. Wahai Muhammad, berbagai-bagai kebaikan yang telah kami Allah berikan kepada kamu dan umat. Inna a'tainakal kausar. Fasholli li rabbika wanhar. Beribadahlah kamu, sembayanglah kamu, dan keluarkan sedikit daripada keuangan kamu untuk diberikan kepada orang yang berhak. Ni, yaitu sembelihlah seekor, ambillah bahagian. Sembelihlah seekor kerbau, lembu, unta, apa sajalah, kambing, untuk diagihkan kepada fakir miskin. Untungnya ada fakir miskin. Kalau semua kaya susah itu. Kuda boleh bawa korban tak, Ustaz? Kuda boleh bawa korban tak? Apa dia? Kuda. Kuda? Tak termasuk pula. Tak termasuk lah. Tak termasuk. Tapi kuda boleh dimakan. Tak termasuk. Yang ada unta, lembu, kerbau, kambing. Itu ada. Kuda tak masuk. Saya tengok cari kitab, orang tanya, pernah tanya ni, ada ke termasuk? Ada. Tapi boleh sebelum boleh dimakan kuda. Pejal sikit lah dagingnya. Pernah ada makan? Cikgu pernah makan? Saya pernah makan. Pejal sikit. Saya pernah makan. Sebab apa Ustaz kuda tu tidak buat? Dia binatang kaki empat, kenapa dia tak boleh bawa? Dia tak masuk tak tu. Sebab dia termasuk nama binatang liar. Dia termasuk gulungan. Tapi dia boleh dijinakkan. Itu boleh dijinakkan. Tapi kalau kambing, binatang jinak, boleh dibela. Lembu boleh dibela, kerbau boleh dibela. Biasa makan daging kerbau tak? Biasa, alhamdulillah. Kerbau dengan lembu lain rasa. Kerbau dia lembut dan sejuk, tak panas. Sebab dia suka berendam. Lembu jangan, panas. Kambing panas. Tapi kambing, ya, orang suka. Tak percaya, beza sikit. Tak percaya, surau ni buat kambing guling 2 ekor, penuh surau ni. Orang datang semua. Sembayang ke tak sembayang, tak peduli. Dia tedah nak makan kambing guling. Itu je. Di mana pun. Ini penarik kambing ni. Padahal kambing tu baunya bukanlah sedap. Tak sedap langsung. Tapi bila dia dibakar, Allah Rabbi, semua orang nak makan. Itu kambing. Biri-biri dengan kambing kampung lain. Biri-biri dia tak berapa panas. Kambing kampung, ya, kambing jantan yang kampung tu, janggut kecil tu. Tu dia panas sikit. Beza. Kambing pun ada perbezaan. Baik. Hisab itu sekalian manusia berlainan padanya. Setengah mereka sangat susah hisabnya, ya, timbangannya. Dan setengah mereka sedikit timbangannya. Dan setengah mereka lalu ke syurga tanpa ada hisab langsung. Tidak ditimbang langsung. Gulungan hampir dengan Allah. Dina muqarrabun, orang yang selalu, ya, mengkorbankan apa saja. Kita pun korban, banyak berkorban, ya. Para nabi-nabi ditanya tentang penyampaian risalahnya. Orang mukmin ditanya tentang amalan mereka. Orang yang bid'ah ditanya tentang agamanya. Dan orang yang kafir ditanya tentang pendustaan terhadap segala rasul. Bid'ah ditanya, semua ditanya. Ini maknanya tidak ada terkecuali para nabi tentang dakwah dia macam mana. Ya, macam berlaku Nabi Yunus kan. Nabi Yunus lari daripada kaumnya kerana kaumnya degil. Dia merajuk, pergilah naik sebuah perahu, sebuah kapal. Tiba-tiba ombak kuat, kapal itu dimasuki air.
Maka kata juragan, juragan tu tak, juragan reba dia lah. Juragan kata kena seorang dicampakkan ke laut. Kali dipilih diundi dulu, diundi naik Nabi Yunus, undi naik lagi Yunus, undi 3 kali undi Nabi Yunus. Maka dicampaklah Nabi Yunus ke dalam laut. Lalu Allah memberikan kepada ikan Nun, jangan kau telan dia. Jangan tertelan, jangan kau konyah dia, masuk dalam perut kamu, biar dia diam. Itu yang doa dicatat dalam Quran, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu doa Nabi Yunus. Sehingga kan para malaikat mengadu kepada Allah, ya Allah, ada hamba-Mu yang merayu supaya dilepaskan daripada sengsaraan. Lalu itu pun ada setengah ulama mengatakan 40 tahun, ada setengah ulama 400 tahun. Itu tak tahu kita nak anukan. Itu setengah pandangan pendapat. Itu Nabi Yunus. Itu Nabi. Kita ni Allah orang biasa. Tapi tak mustahil kalau kita yakin kepada baginda Rasulullah SAW. Selalu berselawat kepada baginda. Betul? Ya. Selalu berselawat baginda Rasulullah SAW. Ini ada satu peristiwa. Orang tu miskin, dia nak bagi makan anak pun tak cukup. Dia takut berhutang. Hutang banyak, hutang sana, hutang sini. Satu ketika ada satu orang kaya, dia berjumpa dengan orang kaya tu. Wahai orang kaya, aku nak hutang pada kamu dan aku berjanji seminggu aku nak bayar. Aku nak selesaikan hutang. Dan orang kaya ni orang ibadah juga, orang alim juga, ya tak? Tapi okey, setelah seminggu tak mampu nak bayar. Tak ada. Orang miskin, saja duit tak cukup. Kamu dah berjanji. Maka dia berjanji malam ini, esok pagi akan bayar. Esok pagi. Apa taruhanmu yang kamu boleh bayar esok? Taruhanku baginda Nabi Muhammad SAW. Berani dia. Taruhanku baginda Nabi Muhammad SAW. Maka si orang kaya okeylah satu malam. Malam tu orang kaya ini memang tiap-tiap malam dia berselawat pada Rasulullah 1000 kali satu malam. 1000 kali satu malam. Memang orang ibadah lah. Yang si miskin ini memohon kepada Allah dengan berkat Nabi Muhammad SAW. Wahai Rasulullah, aku mohon ampun kerana aku ni umatmu dan aku mengadu. Tidak siapa yang boleh menolongku kecuali-Mu ya Rasulullah. Mengadu dengan menetes air mata. Malam itu munajat. Si miskin ini tak tidur malam. Si miskin ini tak tidur malam. Keesok paginya dan malam itu si miskin ini bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan si kaya ini juga bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kau halalkan saja kerana kamu malam tadi setelah siang, malam tadi didapati kamu tak cukup 1000 kali membaca selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu tak cukup selawat kepadaku 1000 kali. Hanya 99 kali. 999 kali. Tak cukup, kurang satu. Maka kamu halalkanlah itu sebagai pengganti selawatmu, kata Rasulullah. Maka selesailah hutang ni. Dan si kaya ni jumpa kepada miskin, sebab kamulah aku malam tadi dapat mimpi dengan Rasulullah. Dapat untung tak? Dapat mimpi Rasul. Bukan senang nak mimpi dengan Rasul. Bukan senang. Sebab itulah kita ni selalu ada satu cerita lagi, cerita yang berlaku. Satu orang kaya tapi dia kafir, berjiran dengan orang kaya tapi dia orang kaya tapi dia Muslim. Dia yang sentiasa beribadah. Satu ketika seorang wanita, seorang wanita yang besar, kalau keturunan Said ni wanita namanya Saripah lah. Dia mempunyai 2 orang anak. Dia miskin. Dicerai oleh suaminya, dia miskin. Dia mengadu kepada orang kaya yang
mukmin tadi, yang Islam tadi. Dia kata, saya ni keturunan Saripah Said lah. Dan saya mempunyai anak saya juga Said kedua itu. Lalu saya memohon bantuan Tuan untuk saya menyara anak saya. Adakah bilik untuk saya mendiami di sini? Kata orang kaya yang Islam tadi, kata orang kaya yang Islam ni apa dia cakap? Dia cakap, semua banyak orang mengadu. Ya, katakan keturunan Nabi lah apa. Tapi si miskin tadi, Saripah ini tak puas hati. Tak apa, dia terima, dia pergi tempat yang orang yang musyrikin tadi, kaya tadi. Lalu musyrikin sediakan tempat. Okey, kamu dudukkan tempat. Aku ceritakan tempat kamu, ada tempat di sini. Kau duduklah di sini. Tapi dia musyrikin. Akhirnya si kaya tadi bermimpi, malam tadi aku bertemu dengan Rasulullah. Kenapa kamu tak tolong? Dia adalah cucu keturunanku, kata Rasulullah. Ini Saripah ni. Keturunanku. Lalu dia berjumpai dengan yang kafir ni tadi. Ya. Dalam mimpinya, aku malam tadi bermimpi bertemu dengan Muhammad. Dia kata, siapa Muhammad? Katanya, terima kasih engkau telah menolong cucu. Akhirnya si miskin ini, si kaya yang kafir ini, dia memeluk agama Islam dan mengkahwini Saripah ini. Kita tak sangka semua adalah hidayah Allah SWT. Ini contoh. Ini salah satu. Kita dimasuk dalam surga, banyakkan adalah rahmat dari Allah Ta'ala. Sebab itu Allah katakan dalam surah Tin, ya, laisa ahsanil hakimin. Tidak ada seadil-adil seperti adilnya Allah SWT. Laisa ahsanil hakimin. Tidak adil. Manusia ni tak seadil mana. Yang adil adalah Allah SWT. Baik. Yang ke-8, mempercayai bahawa sekalian orang mukmin yang mengasakan Allah Ta'ala dikeluarkan daripada api neraka selepas disiksa. Kita ni insyaAllah, ya. Ni. Tapi bila masuk api neraka tu keluar gelap lah sikit. Kalau dulu putih lah kat dunia. Bila masuk dalam api neraka tu gelap lah sikit lah. Keluar dia. Tu tak tahulah kuasa Allah Ta'ala ya lah. Hingga dengan anugerah Allah Ta'ala, maka tiada seorang pun orang mukmin yang tinggal di dalam api neraka. Kuasa Allah Ta'ala. Ini punya adilnya Allah kepada hamba-Nya. Yang ke-9, mempercayai syafaat. Segala Rasul, selawat, salam ke atas mereka. Kemudian syafaat sekalian ulama. Kemudian syafaat sekalian syahid, orang-orang yang mati syahid. Dan kemudian syafaat sekalian orang mukmin menurut kemegahan, ya, kemegahan dan darjat mereka di sisi Allah Ta'ala. Mana orang mukmin yang tinggal di dalam neraka dan tiada sesiapa yang memberikan syafaat kepadanya, nescaya Allah akan mengeluarkannya dengan anugerahnya. Dengan itu tiada orang mukmin yang kekal di dalam api neraka. Dan jika seorang itu ada iman di dalam hatinya, walaupun sebesar satu zarah, yakni sebesar umpama hama yang kecil, sekalipun nescaya dikeluarkannya daripada api neraka, maka ia masuk ke dalam surga. Tengok baiknya Allah. Jadi kita jangan mensyirikkan Allah, itu saja. Dah. Itu sebabnya kita malam-malam, kita kalau boleh tiap-tiap sembahyang, kita kan selalu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Kalau kita mampu, kita baca 100 kali. Kalau kita mampu, baca 1000 kali. Kalau mampu. Kalau nak nampak kecemerlangan iman kita, bacalah 1000 kali satu malam. Kalau mampu. Kalau tak mampu, 100 kali. Ya tak? Kita tiap-tiap lepas sembahyang, kita baca 99 kali. Disambung dengan
wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. InsyaAllah kita dapat 99 kali kita tiap-tiap wirid yang kita baca. Mudah-mudahan memanfaatkan kita. Ya. Yang ke-10, mengiktikadkan bahawa segala sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu semuanya adil. Sayyidina Abu Bakar adil, yang diridai Allah Ta'ala, lebih utama daripada sekiranya manusia. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian daripada segala nabi-nabi, kemudian diikuti oleh Sayyidina Umar yang diridai Allah, kemudian Sayyidina Utsman yang diridai Allah, kemudian Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ini adalah sahabat-sahabat yang adil, ya, yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat yang dipilih. Sebab itu ada yang menentang. Sebelum kita ada yang menentang. Siapa dia? Dia, iaitu Umayyah. Nah, itu peperangan Sayyidina Ali karramallahu wajhah dengan Umayyah. Dia menentang. Muawiyah dia merasa dia nak layak, sedangkan dia anak kepada Abu Sufyan. Nah, anak kepada Abu Sufyan yang pernah menderhaka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak? Muawiyah pernah bapaknya tu jadi musuh dalam peperangan mana? Dalam peperangan Badar. Abu Sufyan, Abu Lahab. Terbunuhnya Abu Sufyan. Tapi Abu Lahab, Abu Sufyan ditawan dalam peperangan Badar. Akhirnya Abu Sufyan memeluk agama Islam. Oh ni Abu Sufyan. Apa pula dia nak aku dia pula layak jadi khalifah yang ketiga, keempat. Ni. Tetapi dia tipu daya, politik helah dia. Dia gunakan Aisyah radhiyallahu anha bawa sekedup dengan tentera Muawiyah. Jadi orang ingat, oh, ibu mukminin iaitu Aisyah radhiyallahu anha telah memihak kepada Muawiyah, padahal Aisyah radhiyallahu anha tak tahu politik Muawiyah. Ini berlaku di dalam peperangan di antara Muawiyah dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang timbul Khawarij. Tahu Khawarij? Sokong Muawiyah tidak, sokong Sayyidina Ali tidak. Ini Khawarij. Dia keluar. Kalangan inilah yang dinamakan pahaman, sekarang ini dipanggil pahaman Syiah. Pahaman Syiah daripada Khawarij ni lah. Syiah ni. Sebab itu dia aqaid, pegangan dia Murji'ah. Dia bukan Mu'tazilah, dia Murji'ah. Ini pahaman Syiah. Tapi ya, di Malaysia ni pun dapat menyelosok juga pahaman Syiah. Syiah ni tak terima sahabat. Dia tak terima sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman ni tak ada, dia tak terima. Dia reka, banyak dia reka Al-Quran di Syiah. Pahaman yang tidak diterima oleh Rasulullah SAW. Berbeza. Wahabi tidak. Wahabi ahli sunnah wal jamaah. Hanya dia tak payah wirid dah. Tahlil tak payahlah, talqin tak payahlah. Tak. Pasti amal-amal kau sendiri lah masa hidup. Tak payah nak bantu-bantulah. Itu aja menyebabkan kita ni malas nak berwirid. Kalangan orang muda lah suka macam ni. Tak? Tak payah ni. Tahlil buat apa? Sedangkan itu adalah sunnah. Ya tak? Sedangkan bid'ah juga Rasulullah tak buat. Dia kata bid'ah. Tapi bid'ah li hasan yang boleh diikut. Ya tak? Baik. Ini perkara tentang tauhid ni kita kena berhati-hati. Kemudian sahabat yang 6, iaitu Sayyidina Talha yang diridai Allah, Sayyidina Zubair Ibn Al-Awwam yang diridai Allah Ta'ala, Sayyidina Sa'id bin Abi Waqqas. Sa'id mati dalam perang. Sa'id
Sa'id bin Waqqas yang diridhai Allah Taala. Sayyidina Sa'ad tadi. Sa'id dia. Ya. Ibn Zaid, Sa'id ibn Zaid yang diridhai Allah Taala. Sayyidina Abdul Rahman ibn Auf yang diridhai Allah Taala. Sayyidina Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah yang diridhai Allah Taala. Kemudian saki-baki sahabat Nabi SAW. Apa dia? Siapa dia? Mengiktikadkan segala yang demikian itu dengan iktikad yang nyata, yaitu tahyinnya mereka itu adalah daripada kalangan ahli hak, yaitu iktikad ahli sunnah wal jamaah. Inilah iktikad. Ya, panas'alullahu kamal yakini wa sabatal din lana walikafatil muslimin innahu arhamur rahimin. Maka aku memohon kepada Allah Ta'ala dengan yakin, sempurnakanlah ketetapan dalam beragama bagi kami dan seluruh orang-orang Islam. Sesungguhnya dia adalah yang maha penyayang. Kitalah doa selalu minta. Jadi setakat itulah perkongsian kita pada malam ini. Mudah-mudahan ya diterima Allah Ta'ala, ya, yang dibolehkan jadi satu pegangan kita bersama. Aku li qouli hadza astaghfirullahaladzim wa lakum.